Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya lagi pada hari ini, Aziatul Farisha binti Azmi. Jadi, pada hari ini kita akan mengupas satu lagi isu yang sangat diperkatakan oleh masyarakat Malaysia sekarang. Apakah isu tersebut? Mari kita tengok. Oh ya, jadi isu yang akan kita bincangkan pada hari ini adalah berkaitan dengan pertunangan. Sebelum itu, apakah itu pertunangan? Ya, tunggu kita akan kupas lepas ini. Cuma apa yang akan saya sebutkan pada permulaan ini adalah sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat di Malaysia sebelum menjalinkan ikatan pernikahan akan adanya majlis pertunangan di antara pihak lelaki dan pihak perempuan sebagai simbolik yang rasmi untuk hubungan yang akan dibina. Namun, tak semua hubungan pertunangan akan berakhir dengan pernikahan. Bak kata pepatah, ku sangkakan panas hingga ke petang, tapi hujan di tengah hari. Jadi itulah realiti sebenar yang berlaku dalam negara kita apabila pembatalan pertunangan. Oleh itu, sekiranya pembatalan pertunangan itu berlaku, adakah pihak-pihak yang terkesan akibat pembatalan pertunangan tersebut boleh menuntut semula ganti rugi yang telah dikeluarkan atau dibelanjakan sepanjang majlis pertunangan ataupun persiapan majlis perkahwinan? Nak tahu apa jawapannya? Nantikan. Sebelum itu, eloklah jika saya memperkenalkan rakan-rakan pembentang saya pada hari ini. Yang pertama, Iman Nabila binti Kimberly. Yang kedua, Nazira binti Sidin. Ketiga, Sri Ramzana binti Ibrahim. Dan yang keempat, Siti Zakira binti Samsudin. Sebelum kita mengupas lebih lanjut berkenaan dengan remedi yang boleh dituntut akibat pembatalan pertunangan, molek rasanya jika kita mengetahui definisi pertunangan itu sendiri. Seperti mana yang difahami oleh masyarakat umum, pertunangan merupakan satu ikatan yang terjalin di antara seorang lelaki dan seorang wanita yang bersetuju untuk mendirikan rumah tangga ataupun perkahwinan. Menurut Miss Zahiri dan Nurul Atifah, pertunangan juga dapat difahami sebagai menzahirkan kecenderungan untuk memperisterikan mana-mana wanita tertentu yang dibenarkan oleh syarak untuk sesebuah perkahwinan itu berlaku. Jika dilihat dari sudut perundangan, tiada satu pun tafsiran khusus yang menafsirkan erti pertunangan. Namun, jika dilihat dalam peruntukan pertunangan itu sendiri, seperti mana dalam Seksyen 15 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor, dapatlah difahami pertunangan itu sebagai satu perjanjian untuk berkahwin yang mengikat pihak-pihak sama ada secara lisan ataupun tertulis melalui persendirian ataupun perantaraan. Seterusnya, kita beralih pula kepada hukum pertunangan. Adakah bertunang ini dibenarkan dalam Islam ataupun hanya setakat adat semata-mata? Menurut jumhur fuqaha, pertunangan adalah harus hukumnya berdasarkan beberapa keperluan yang dibenarkan oleh syarak. Menurut Said Sabiq, keperluan tersebut adalah merujuk kepada tiada halangan syar'i yang menghalang daripada terbinanya sesebuah perkahwinan. Maksudnya, kita tidak boleh bertunang dengan meminang tunang orang lain, tidak boleh meminang seorang wanita yang tengah dalam keadaan iddah berdasarkan keadaan tertentu. Yang paling utama, kita tidak boleh bertunang dengan mana-mana wanita yang haram dinikahi menurut Islam. Walau bagaimanapun, tidak semua ikatan pertunangan itu berakhir di jenjang kelamin. Setiap orang yang bertunang memiliki hak untuk memutuskan pertunangan sama ada oleh salah satu pihak ataupun kedua-duanya bersetuju untuk memutuskan pertunangan itu. Menurut jumhur fuqaha, harus untuk memutuskan pertunangan tapi mestilah dengan sebab musabab yang munasabah dan yang dibenarkan oleh syarak. Ini kerana pertunangan merupakan wa'adu ghairu mulzim, iaitu suatu perjanjian yang tidak mengikat pihak-pihak yang tidak semestinya disempurnakan hajatnya, iaitu perkahwinan. Bahkan ianya hanyalah perjanjian untuk berkahwin sahaja, bukannya perjanjian yang mewajibkan pihak-pihak untuk berkahwin. Islam membenarkan dan mengharuskan pembatalan pertunangan itu berlaku. Namun, bagaimana pula dengan menuntut kembali ganti rugi terhadap pembatalan tersebut? Baik, ulama mempunyai pandangan yang berbeza terhadap perkara ini. Seperti mana pandangan yang pertama, iaitu pandangan Hanafi dan juga Zahiri adalah diharuskan ataupun harus hukumnya berdasarkan hukum hibah. Apabila masih wujud ainnya, maka boleh dikembalikan. Begitu pula sebaliknya, apabila telah rosak ataupun tidak wujud ainnya, maka tidak perlu dikembalikan.
Bagi pendapat kedua, iaitu pendapat Hanafi dan juga Maliki, adalah tidak dibolehkan untuk menuntut kembali sebarang pemberian. Ianya berdasarkan hukum hibah, setelah melakukan pemberian maka tidak perlu dituntut kembali ataupun tidak perlu untuk dikembalikan. Baik, seterusnya pandangan yang ketiga iaitu pandangan Syafi'i dan juga pandangan Hambali adalah tidak dibolehkan untuk menuntut kembali sebarang pemberian kecuali pemberian si ayah kepada anaknya, ianya berdasarkan kepada kewajipan seorang anak untuk taat kepada ayah dan juga kepada ibu. Yang terakhir iaitu pandangan Maliki adalah dibolehkan ataupun harus hukumnya untuk menuntut kembali sebarang ganti rugi. Namun perlu dilihat kembali punca kepada pembatalan pertunangan itu. Apabila berlakunya pembatalan daripada pihak lelaki, maka pihak perempuan boleh menuntut kembali dan pihak lelaki perlu kembalikan. Tetapi apabila berlakunya pembatalan itu daripada pihak perempuan, maka pihak perempuan tidak perlu kembalikan sebarang pemberian yang telah dilakukan oleh pihak lelaki. Seterusnya ialah remedi ataupun ganti rugi pertunangan menurut perspektif Undang-Undang Syariah di Malaysia, yang mana peruntukan seksyen digunakan pakai ialah Seksyen 15 di dalam enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor tahun 2003, yang mana di dalam seksyen ini telah menyatakan jika seseorang telah mengikat pertunangan mengikut hukum syarak, tidak kiralah dilakukan sama ada secara bertulis ataupun secara lisan, dilakukan menggunakan orang tengah ataupun secara sendirian. Kemudian, salah satu pihak itu memungkiri janji. Maka pihak yang memungkiri janji itu tadi, mereka ini adalah bertanggungan dengan memulangkan semula pemberian-pemberian yang telah diberikan kepada orang yang memungkiri janji itu tadi. Bukan itu sahaja, pihak yang bertikai ini juga iaitu di antara lelaki dan juga perempuan, mereka ini akan melalui proses ADR terlebih dahulu yang dikendalikan oleh Majlis Sulh, iaitu untuk mencari solusi yang terbaik untuk mendamaikan mereka. Jika cara ini tidak berkesan, maka wajarlah pihak mahkamah ini membuat keputusan ataupun mengeluarkan perintah di antara kedua-dua pihak ini tadi dengan memberikan perintah bahawa pihak yang memungkiri janji itu bertanggungan dengan segala perbuatan yang telah dilakukan olehnya, dengan mengembalikan segala pemberian-pemberian ataupun mengganti rugi kos-kos pertunangan yang telah dibelanjakan. Mahkamah Syariah menjadi platform bagi pihak yang dimungkiri dan yang terkilan akibat pembatalan pertunangan untuk membuat tuntutan ganti rugi. Dengan menggunakan peruntukan yang sedia ada, ia memberi sinar kepada pihak tersebut untuk menggantikan apa yang terkesan daripada pembatalan pertunangan tersebut. Apabila kes tuntutan ganti rugi difailkan di Mahkamah Syariah, pihak yang bertikai akan dirujuk ke bahagian penyelesaian alternatif ADR bagi sesi pertemuan Majlis Sulh terlebih dahulu yang dikendalikan oleh Pegawai Sulh. Pegawai Sulh akan menjalankan perbincangan terpimpin dalam mengenal pasti masalah dan isu-isu berbangkit sebelum diselesaikan. Kes yang pertama adalah kes Salbiah binti Osman lawan Haji bin Abdul Ghani. Yang mana dalam kes ini, plaintiff telah memfailkan tuntutan ganti rugi terhadap defendant yang telah memutuskan pertunangan mereka tanpa alasan yang munasabah. Akibatnya, plaintiff yang membuat tuntutan di Mahkamah Syariah Seremban, ganti rugi pertunangan yang berupa ganti rugi keaiban sebanyak RM200,000 dan ganti rugi perbelanjaan sebanyak RM9,677. Penghakiman daripada kes ini, hakim bersetuju bahawa defendant telah mungkir dan membatalkan pertunangan tanpa sebab yang munasabah dan sah di sisi hukum syarak. Yang arif, hakim telah mengambil kira tuntutan ganti rugi perbelanjaan plaintiff yang berupa persiapan untuk pertunangan dan perkahwinan sebanyak RM6,277 dan menolak tuntutan ganti rugi keaiban plaintiff. Seterusnya, kes yang kedua, kes MEMN lawan SNSD tahun 2017. Dalam kes ini,
plaintiff memohon tuntutan ganti rugi pertunangan agar dibayar semula wang yang dibelanjakan sebanyak RM32,172 untuk pertunangan dan persediaan perkahwinan di Mahkamah Rendah Syariah Hulu Langat Selangor setelah putus tali pertunangan di antara plaintiff dan defendant. Kes ini telah dibawa ke Majlis Suluh terlebih dahulu untuk mencari penyelesaian namun gagal atas alasan tanpa persetujuan pihak-pihak. Terdapat 3 isu utama yang dikupas dalam menentukan keputusan dalam kes ini. Yang pertama adalah sama ada wujud pertunangan antara pihak-pihak. Yang kedua, sama ada pembatalan pertunangan tersebut atas sebab yang munasabah. Dan yang ketiga, apakah jumlah ganti rugi yang layak diterima plaintiff. Dalam kes ini, mahkamah meluluskan permohonan plaintiff berdasarkan Seksyen 15 Amendment Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003. Defendant juga diperintahkan untuk membayar kos persediaan perkahwinan sebanyak RM14,977.20 secara sekaligus ataupun ansuran dalam tempoh yang ditetapkan oleh mahkamah. Kes yang ketiga adalah kes Nur Fitrah lawan Wan Fathul Hakim pada tahun 2019. Dalam kes ini, terdapat persamaan dengan kes yang saya nyatakan tadi dari segi isu yang dibicarakan dan juga penghakiman yang telah diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah. Yang mana dalam kes ini, pihak defendant telah membuat rayuan ke Mahkamah Rayuan Syariah Selangor terhadap keseluruhan keputusan yang telah diputuskan oleh mahkamah sebelumnya. Manakala responden juga telah membuat rayuan balas terhadap keputusan hakim agar jumlah ganti rugi khas sebanyak RM52,675.40 dan juga tuntutan ganti rugi am, ganti rugi teladan serta kos yang perlu diawardkan kepada responden. Maka ni setelah hakim meneliti hujah pihak-pihak, maka telah diputuskan bagi kes ini rayuan perayu dan rayuan balas responden telah ditolak sepenuhnya. Ironinya, berdasarkan kes-kes yang telah saya kemukakan tadi, dapat disimpulkan bahawa melalui pengamalan Mahkamah Syariah di Malaysia dalam menangani tuntutan ganti rugi pertunangan adalah melalui mengawardkan remedi ganti rugi khas iaitu ganti rugi kemendaan berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta relevan yang dikemukakan dalam mahkamah. Manakala remedi dari segi ganti rugi am, ganti rugi teladan maupun ganti rugi keaiban adalah di luar bidang kuasa Mahkamah Syariah untuk membicarakan tuntutan tersebut dan Mahkamah Sivil adalah forum terbaik untuk membicarakannya. Rentetan daripada itu, berdasarkan fakta-fakta dan isu-isu yang telah dibentangkan oleh sahabat-sahabat saya seperti tadi, dapat kita rumuskan bahawa remedi putus tunang adalah dibenarkan menurut hukum syarak dan juga undang-undang publik Islam. Sungguh pun begitu, ianya bukanlah lampu hijau kepada mana-mana pihak dengan sengajanya membatalkan pertunangan tanpa sebab yang munasabah, kerana tindakan itu hakikatnya akan memberi kemudaratan kepada pihak-pihak yang terkilan sama ada dari sudut kembedaan maupun perasaan. Jadi, itu saja yang dapat kami kongsikan bersama sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan apa yang kami bentangkan itu dapat memberi manfaat kepada yang mendengar. Dan tidak lupakan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Ustazah Cik Mariam, Dr. Jazila dan Puan Nur Huda atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Moga-moga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.